Halo semua, jadi dalam video kali ini kita akan selesaikan latihan formatif 2.3 fizik tingkatan 4. So, kita ada soalan pertama, apa maksud jatuh bebas? So, jatuh bebas ialah jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Kiranya jatuh tanpa kesan daripada rintangan udara juga. So, jawapan jatuh bebas adalah jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Sahaja itu sangat penting sebab dia menunjukkan yang jatuh tu tanpa rintangan udara ataupun jatuh dalam keadaan vacuum. Okay. So, soalan kedua. Sebiji bola plastik dan sebiji bola keluli yang sama saiz dilepaskan dari tebing bukit, adakah bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? In this case, tak kisah dia bola plastik ataupun sebiji bola keluli, tak kisah bahan bola tu diperbuat daripada bahan apa, ataupun tak kisah tentang jisim objek tu adalah besar ataupun kecil, semua objek apabila jatuh akan mengalami pecutan graviti sebanyak 9.81 meter per saat kuasa 2. So, mereka akan mempunyai hal laju yang sama dan akan sampai pada kaki bukit pada masa yang sama. Jadi, jawapan dia ialah ya, kedua-dua bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama. Jelaskan jawapan anda sebab kedua-dua bola plastik dan bola keluli mengalami pecutan graviti yang malar, iaitu 9.81 meter per saat kuasa 2. Itu untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 3, suatu objek yang dilontarkan ke atas secara menegak mencapai ketinggian maksimum 5.0 meter. Untuk soalan begini, saya suka panggil dia sebagai soalan stuva ataupun stuf G, dan lebih baik sekiranya kita lukiskan supaya kita boleh nampak pergerakan bola tu. Sebanyak 5 meter. So, first thing, macam mana nak pilih persamaan gerakan linear daripada 4 persamaan gerakan linear, kita nak guna yang mana satu? Kita senaraikan STUVG dulu. And another thing, untuk setiap pergerakan ke atas, dia adalah pergerakan positif sebab sesaran hal laju dan pecutan adalah quantity vector. Maksudnya mereka bukan sahaja ada magnitude, tapi mereka ada arah, dan arah bagi sesaran hal laju dan juga pecutan diwakili dengan positif dan negatif. Ke atas biasanya positif dan ke bawah adalah negatif. So, sebab objek bergerak ke atas, so sesaran dia adalah positif 5 meter. Masa kita tak tahu. Hal laju awal yang tu yang nak dikira, hal laju objek semasa dilontarkan. Hal laju akhir yang kita tahu ialah setiap objek bila dia sampai ke atas, dia akan berhenti pada ketika dia berada di titik paling atas. So, hal laju akhir dia adalah sifar. So, sifar meter per saat. Dan pecutan graviti is always towards the center of the earth, dekat bawah. So, pecutan graviti kita adalah negatif 9.81 meter per saat kuasa 2. And soalan nak cari U. So, kita letak satu tanda soal kat sini, and then kita akan tikkan yang ada nilai dan juga yang soalan minta untuk kira. So, kita perlukan formula yang ada S, U, V dan G. Jadi, kita akan menggunakan formula. So, untuk A, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 GS, dan kita kira.
dapat kosong sama dengan U kuasa 2 tolak 98.1. So U kuasa 2 sama dengan 98.1 punca kuasa 2. Kita dapat 9.9 meter per saat, dan kita tahu yang hal laju awal adalah nilai positif. Maksud dia objek bergerak ke atas dengan hal laju sebanyak 9.9 meter per saat. Untuk A, masa untuk objek sampai ke tinggi maksimum okay. Jadi sekarang kita dah ada nilai S, U, V dan G. Kita nak cari T. So kita boleh guna mana-mana sahaja formula yang ada dalam persamaan gerakan. Okay, but kita still tulis gunakan S, T, U, V, G. S adalah positif 5, T yang kita nak cari, U adalah sekarang 9.9, V adalah sifar dan G adalah negatif 9.81. So ada dua formula yang kita boleh kira sebenarnya. Yang paling senang ialah V sama dengan U tambah GT. So kosong sama dengan 9.9 tambah negatif 9.81 T. So kita dapat 9.81 T sama dengan 9.9. T sama dengan 9.9 bahagi 9.81. Kita dapat 1.01 saat. Ataupun kita juga boleh menggunakan formula S sama dengan UT plus half GT square, dan 5 sama dengan 9.9T tambah separuh negatif 9.81 T kuasa 2. In the end kita akan dapat 4.905 T kuasa 2 tolak 9.9 T tambah 5 sama dengan kosong. Kita selesaikan persamaan kuadratik ni, kita akan dapat T sama dengan 1.101. Masih akan dapat jawapan yang sama, saat. Okey, yang tu untuk B. Manakala untuk C, masa yang diperlukan untuk objek kembali ke aras awalnya. Kalau ikutkan, kalau objek ataupun bola tersebut, objek tersebut dilontarkan ke atas mengambil masa 1.01 saat untuk dia ke atas, dia juga akan mengambil masa 1.01 saat untuk dia kembali ke bawah. Shortcut dia C jumlah masa sama dengan 2 kali 1.01 sama dengan 2.02 saat. Ataupun sekiranya kita nak kira menggunakan formula persamaan gerakan linear, kita boleh guna STU VG. Sebab sekarang kita punya sasaran untuk objek tu kembali ke tempat asal dia, kita punya sasaran sekarang adalah kosong. Sebab dia bergerak ke atas dan gerak ke bawah balik, jadi sasaran dia adalah sifar. T, yang tu yang kita nak cari. U, hal laju awal kita dapat 9.9 positif. V, kita dapat negatif 9.9. Sebab dia turun ke bawah masih pada hal laju yang sama sebenarnya, cuma pada arah yang berlawanan. G ialah negatif 9.81. In this case kita boleh menggunakan, ataupun even kalau V kita tak guna pun boleh, sebab kita akan cari guna formula S, T, U dan G, di mana formula dia adalah S is equal to UT plus half GT square. Sasaran kita adalah sifar sebab objek kembali ke tempat asal. U adalah 9.9 T tambah 1/2 negatif 9.81 T kuasa 2. Kita dapat 4.0
905 T kuasa 2 sama dengan 9.9 T, dan kita potongkan T. So in the end, T sama dengan 9.9 per 4.905. Kita masih dapat 2.02 saat. So, itu ialah soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Sebiji bola tenis yang dilepaskan jatuh secara menegak dari sebuah bangunan setinggi 50 meter. Hitungkan, sebelum kita hitung apa-apa, kita lukiskan dulu. Lebih senang untuk kita visualisekan. So, ketinggian adalah 50 meter. Bola tenis dijatuhkan. Masa untuk bola sampai ke tapak bangunan. Okey. Seperti biasa, STVG. Sasaran adalah negatif 50 sekarang sebab dia bergerak ke bawah. Masa yang kita nak cari untuk setiap objek sebelum dilepaskan ataupun pada ketika kita lepaskan, hal laju awal dia sebenarnya adalah sifar. Hal laju akhir kita tak tahu. Pecutan graviti sebab ke bawah negatif 9.81. So kita ada S, T, U dan G. So untuk soalan A kita akan menggunakan formula S sama dengan UT plus half GT square. So kita akan dapat negatif 50 kosong T tambah separuh 981 T kuasa 2. So kita dapat negatif 50 sama dengan negatif 4.905 T kuasa 2. So T kuasa 2 sama dengan 50 per 4.905. Kita dapat 10.19. So T adalah punca kuasa 10.19. Kita dapat 3.19 saat. Maksud dia bola tenis memerlukan 3.19 saat untuk dia jatuh dari ketinggian 50 meter. Untuk soalan A. Untuk soalan B. Hal laju bola sebaik sebelum mencecah lantai, kita boleh menggunakan STUVG negatif 50. T sekarang kita tahu adalah 3.19. U adalah sifar, V yang kita nak cari, G negatif 9.81. So kita boleh guna any formula yang ada. In this case, saya rasa V is equal to U plus GT. Paling senang. Kita nak cari hal laju akhir. U adalah sifar, tambah negatif 9.81. T ialah 3.19. Kita akan dapat negatif 31.29 meter per saat. Negatif maksud dia objek tu sebelum mencecah lantai, dia mempunyai hal laju sebanyak 31.29 meter per saat ke arah bawah. Itu untuk B. Jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga. Okay, so this one is a bit tricky. Sebab C, S, T, U, V, G, kita punya jarak tegak sekarang bukan yang tu yang kita nak cari, tapi masa kita sekarang adalah pada saat yang ketiga. So kita kena beri perhatian terhadap masa sebab masa sekarang adalah 3 instead of 3.19. Sasaran yang kita nak cari, hal laju awal sifar, hal laju akhir kita tak tahu. Pada masa yang ketiga kita tak tahu hal laju dia. Dan G adalah sama, masih negatif 9.81 jarak tegak. So kita nak cari sasaran dia. So yang kita ada ialah S, T, U dan G. So kita akan menggunakan formula S sama dengan UT plus half GT square. Sifar T
tambah separuh, negatif 9.81. T square sekarang ialah 3 kuasa 2. Kita dapat negatif 44.15 meter. Maksud dia, pada ketinggian 50 meter, pada saat yang ketiga, objek hanya mencapai 44.15 meter. Negatif sebab objek bergerak ke bawah. Alright, so itu adalah jawapan. So itu sahaja untuk latihan formatif 2.3 dan thank you very much.